Agung kali pertama PBTPBN Cawangan Negeri Johor oleh Yang Berhormat Datuk Haji Samsul Bari bin Jamali, Ketua UMNO Bahagian Air Hitam, merangkap Alus Semarang, penaung Persatuan Kelab Veteran Tidak Berpension Cawangan Negeri Johor dan penaung Kelab Veteran Komando Malaysia Cawangan Negeri Johor. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk untuk menyampaikan ucapan seterusnya meresmikan Masyarakat Agung pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Hormati yang berbahagia, yang berusaha Tuan Pengurus Majlis, hormati yang berbahagia bagi yang berusaha dan saudara-saudara salib pengarah Jabatan Veteran Negeri Johor Darul Takzim, kita bisa tutupkan kepada yang berbahagia. Hormati yang berbahagia lagi yang berusaha Presiden kita, Presiden Muhammad Sabri bin Abdul Malik, Presiden PBTP B1 Malaysia, kita sudah tutupkan kepada Yang Sabri. Yang berbahagia Ibu Kifli, Datuk Timbalan Presiden. Yang berbahagia Johan bin Mahfud, Pengurusi merangkap PBTP B1 Malaysia Johor dan seluruh pimpinannya, tuan-tuan haji, tuan-tuan veteran tentera yang telah memberi jasa bakti kepada nusa dan bangsa sebelum ini, tuan-tuan para haji yang saya muliakan. Alhamdulillah, marilah kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang seharusnya kita rakamkan sebagai satu sejarah kepada perkembangan Persatuan Veteran Tentera Tidak Berpension satu Malaysia untuk negeri Johor Darul Takzim ini, apabila kita sama-sama untuk menjayakan mesyuarat agung kali pertama. Tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, ini adalah kali kedua saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dulu kita sama-sama dalam suasana yang lebih hangat di dataran Yongbe, hari ini kita berada dalam satu dewan khusus untuk kita melaksanakan mesyuarat agung yang pertama. Dalam kata yang lain, harapan kita untuk melihat persatuan ini wujud sebagai satu persatuan yang bermaruah dan bermartabat. Ianya sudah berada dalam tangan kita. Dalam arti kata yang lain, kali ini kita akan memperlihatkan kewujudan persatuan itu sendiri. Kalau sebelum ini kita hanya mendengar dan kita tidak pernah terlibat dengan programnya di peringkat pusat, sekarang ini kita akan mula untuk berdiri sendiri atas nama Persatuan di peringkat Negeri Johor Darul Takzim, insyaallah. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya muliakan sekalian, saya mengucapkan sekitarnya kepada Cik Muhammad Sabri dan seluruh pimpinan di atas inisiatif dan komitmennya yang konsisten dan ataupun beristiqomah untuk menjayakan kesinambungan persatuan ini di peringkat pusat maupun di peringkat. Ianya sebenarnya adalah satu nafas baru untuk memastikan bahawa para veteran ataupun bekas tentera, veteran tentera yang tidak berpensiun atau dalam kata yang lain bekas tentera ini akan terus berada dalam arus perdana dalam negara yang bernama Malaysia. Justru itu
kita harus menolak kepada mana-mana idea ataupun tuduhan yang menyatakan bahawa kerajaan tidak mengambil kira atau tidak mengedahkan tentang bekas-bekas prajurit ataupun veteran-veteran dan sebagainya. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, dayung sudah ada di tangan. Kita sudah berada dalam sampah. Tinggal kita untuk terus mendayung, ataupun kita terus hanyut tidak menggunakan dayung yang ada. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingat, semuanya sudah berada di dalam kita. Tak sewajarnya kita menyalahkan mana-mana pihak. Kalau kita menghadapi masalah dalam perjalanan hidup kita setelah kita menjadi veteran tentera di Malaysia, kita telah diperdengarkan tentang advantage, privilege, kelebihan, keistimewaan yang ada, yang boleh diterima secara fizikal. Kerana Pak Saleh tadi menyatakan kepada saya, tak ada yang ditolak, tak ada yang ditolak, asalkan bekas tentera. Itu tak kira siapa dia, kulitnya warna apa, tak kisah, asalkan bekas tentera. Sebab itulah perkara yang sangat penting kepada kita adalah untuk kita terus bersatu, untuk kita terus bersatu dan mendaftar sebagai persatuan ahli persatuan veteran tentera. Saya kan tak sebut yang PC dan tidak PC. Yang penting adalah bekas tentera. Yang ber-PC pun ada manfaatnya, yang tak ber-PC pun ada kelebihannya. Ini sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya muliakan, kita mendengar yang dinyatakan oleh Syekh Sabri tadi, Presiden kita menyatakan, dan terima kasih beliau kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sama-sama menyokong kerajaan yang sedia. Saya juga bagi pihak diri saya dan juga parti dan juga kerajaan ingin merakamkan jutaan terima kasih penghargaan kerana atas sokongan tuan-tuan kita dapat mengekalkan kerajaan Barisan Nasional. Kita akur, kita faham, memang ada di kalangan kita yang tak sokong kerajaan. Kita mengaku, kita tahu bahawa ada daripada kalangan kita, saudara-saudara kita, rakan-rakan kita yang mati-mati dulunya mempertahankan kerajaan dan negara ini, tetapi sekarang dia tidak bersama dengan kerajaan. Mereka mempunyai 1001 alasan, mereka mempunyai 1001 sebab untuk menolak kerajaan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam hal ini saya ingin menyatakan bahawa ada perkara yang kita boleh atasi, ada perkara yang kita boleh gagal kita usahakan, tetapi kita tidak boleh memaksa semua orang untuk mempertahankan kerajaan yang ada ini, kerana masing-masing mempunyai fahaman yang berbeza dan juga pada masa yang sama mempunyai tujuan juga yang berbeza antara satu sama yang lain. Tetapi realitinya tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingat dan kita harus insaf. Senario pasca PAI 13 yang baru ini, sewajarnya kita harus membuka mata seluas-luasnya melihat bagaimana realiti politik Malaysia. Memang benar, insyaAllah seperti mana dimaklumkan tadi oleh Syekh Muhammad Sabri, nikmatnya tadi ada, khairatnya ada. Tetapi jangan sampai ada orang menyatakan itulah harga kita mati, nyawa kita harganya cuma RM3,000. Bukan. Nanti ada orang cakap dah dibagi pun khairat ni, khairat kematian. Itulah harga kita RM3,000 ya kita. Kalau orang yang tak suka, mereka akan menyatakan apa saja.
Dinyatakan tadi Yang Mas Ali tadi bisikan saya, kita juga boleh beri bantuan kepada mereka yang membangun rumah untuk bangun. Karena kita ini adalah persatuan veteran-veteran tidak berselisih. Ada bantuan pula sekarang dah naik RM300 lepas 70 tahun. Syukur Alhamdulillah. Nak macam mana lagi? Ini semua wujud selagi ada kerajaan yang ada. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya juga tidak terkejut kalau ditakdirkan kerajaan ini tidak ada. Ianya juga akan dikekalkan hanya kerana untuk mengambil hati lebih 30,000 persatuan ahli persatuan veteran tentera tidak terpilih dalam negeri Johor. Saya percaya. Tetapi yang lebih penting pada itu apakah musibahnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah perubahan dari segi polisi kerajaan yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan dulu pernah menyumbang tenaga, menggadaikan nyawa untuk mempertahankan kerajaan ini sama di Padang ataupun di mana saja, untuk negara ini tuan-tuan menggadaikan nyawa, meninggalkan keluarga. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya perlu untuk mempertahankan yang ada. Ini apa gunanya kalau kita aman keadaannya, tetapi kita tak ada kuasa dalam negara yang ada. Tak ada pergaduhan, tidak ada kekecewaan, tetapi kita hidup tak ada kuasa dalam negara kita. Sebab itulah perjuangan kita yang perlu melibatkan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dulu tuan-tuan dengan senjata mempertahankan negara ini, kini tuan-tuan masih terlibat mempertahankan negara ini secara demokrasinya melalui mempertahankan kerajaan yang ada. Ini tuan-tuan kerajaan sekalian, sekarang ini kerajaan tidak lagi berhadapan dengan serangan yang secara fizikal boleh dilihat. Selain daripada peristiwa dilihat itu, tidak ada negara-negara luar yang berkonfrontasi dengan Malaysia. Komunis yang pernah tuan-tuan hadapi satu ketika dulu, sekarang ini sudah tidak ada di belantara. Tetapi sekarang ini kita berhadapan dengan satu gerakan yang kita tidak dapat lihat, yang mana mereka berada dalam hutan-hutan konkret di bandaraya dan di pekan-pekan kecil untuk menumbangkan kerajaan. Ini adalah realiti semasa. Kita harus ingat, tuan-tuan dan puan-puan, dalam pilihan raya yang lalu ada pihak yang berusaha keras menumbangkan kerajaan barisan nasional. Ada orang menyatakan, ada orang yang berani menyatakan orang bukan Melayu nak menumbangkan orang Melayu. Tetapi ada juga orang menyatakan orang bukan Melayu bukan nak menumbangkan orang Melayu. Tetapi yang lebih tepat adalah orang bukan Melayu nak menumbangkan kerajaan barisan nasional yang ada. Ini realiti. Terbukti soal wakil rakyat yang baik yang tidak akan menjadi pilihan. Saya nak cerita sikit tentang pilihan raya yang lalu, senario yang berbeza. Kalau sekarang ni, kalau ada orang berceritakan wakil rakyat mesti seorang yang pandai, berjiwa rakyat, ilmunya tinggi, pemurah dan sebagainya. Itu semua adalah alasan-alasan kecil saja. Itu hanyalah pemanis mulut. Tetapi realitinya, apa yang mereka ingin lakukan, menumbangkan kerajaan barisan nasional yang ada. Ini
Jangan ada orang yang cuba menafikan. Sebab itu, apabila ada pihak yang secara agresif menyatakan orang bukan Melayu nak numbangkan Melayu, ada juga orang menyatakan bahawa tidak, kerana bukan semua pembangkang orang bukan Melayu. Pembangkang ada juga orang Melayu, dan mereka menang dengan sokongan orang bukan Melayu. Tetapi realitinya, yang penting mereka dalam bakul yang sama, kumpulan yang sama, yaitu kumpulan yang nak menumbangkan kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh bercerita lebih detail tentang perkara ini, tapi saya merasakan bahawa tempat ini tidak berapa sesuai. Tetapi kita harus faham, tuan-tuan pun dah namanya telah dikategorikan sebagai ahli persatuan veteran tentera. Veteran tentera yang berada dua sekarang ni, yang berada di dalam adalah mereka anggota-anggota tentera yang sedia ada. Yang kita pernah pertahankan adalah anak-anak kita sekarang ini yang sedang berada di pentas perdana. Anak-anak muda kita ini, kemana mereka akan? Apakah masa depan? Syukur Alhamdulillah, untuk 5 tahun ke hadapan ini, tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan Barisan Nasional masih lagi bersama dengan kita. 6 tahun lagi belum tahu. Belum tahu. 5 tahun, yes. 6 tahun, belum tahu. Ada orang menyatakan, sama je, tak ada hal. Kelapa sawit pun harga sama, no problem. Gaji pun sama dapat, no problem. Jual barang pun mesti harga sama, no problem. Tak ada perubahan pun. Yompeng jatuh kepada DAP, tak ada masalah pun. Semua orang Melayu mesti segar buka, tak ada yang kelaparan, tak ada masalah. Betul, memang betul. Ini semua kerana kita masih menikmati apa yang kita nak nikmati, kerana di tempat lain kita masih menang lagi. Ini dia. Dan saya nak nyatakan terus terang, ada pihak yang menggunakan konsep demokrasi ini, menyalahgunakannya dan menjadi pemanis kata mereka atas nama demokrasi. Konon ini adalah perjuangan rakyat. Saya nyatakan ini adalah salah. Kerajaan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, diserang dengan berbagai cara, lebih halus, tak nampak, dengan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang disebarkan merata menggunakan media sosial dan sebagainya. Kita nak hadapi dengan apa? Kita nak hadapi dengan senapa? Kita nak hadapi dengan kegemaran? Kita nak hadapi dengan perisai? Tak boleh. Mereka semua boleh masuk ke ruang-ruang, bilik-bilik. Kebal sekalipun boleh masuk. Bagaimana kita nak mempertahankan? Bagaimana kita nak gunakan skill yang kita pernah belajar dulu, taktikal perang kita, tak boleh digunakan untuk menghadapi cabaran yang ada hadapan kita ini, melainkan semangat kental kefahaman kita. Dan kalau kita terus mendapat maklumat yang tertentu, ini dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya adalah amat mengerikan tentang masalah. Kita tahu apa yang kita hadapi, tapi seolah-olah kita tak mampu untuk berbuat apa. Kerana kesatuan kita amat longgar. Inilah masalahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kerajaan dituduh sebagai rasis, dituduh sebagai zalim. Keadaan kerajaan ini dituduh sebagai tidak adil. Kerajaan ini dituduh sebagai menipu. Kerajaan ini dituduh sebagai tidak telus. Sedangkan
kerajaan ini dituduh sebagai kolot, mereka berterus-terusan bertali arus menuduh perkara ini daripada saat ke saat tanpa henti. Kita harus ingat sesuatu perkara yang tidak benar yang diucap dilontarkan terus-terusan akhirnya akan diterima oleh masyarakat. Inilah yang berlaku sekarang ini di kalangan kita. Akhirnya ada orang yang termakan dengan asupan ini, dan mereka terus menuduh, menyatakan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan resis yang hanya memperjuangkan untuk orang Melayu, dan orang-orang bukan Melayu diketepikan dan dijadikan sebagai rakyat ataupun warga negara kelas kedua. Saya nak betulkan tentang perkara ini. Ini adalah salah. Siapa berapa ramai orang-orang milioner, bilioner dalam Malaysia ini? Kalau betul orang Melayu menjadikan orang bukan Melayu sebagai warga negara yang kedua, kelas 2, tidak ada milioner atau bilioner di kalangan orang bukan Melayu di Malaysia. Kita lihat saja penguasaan ekonomi dalam Malaysia ini. Kita terbuka orang-orang bukan Melayu masih menikmati apa yang mereka nikmati sehingga kini. Tetapi pada masa yang sama, ada di antara mereka yang terlalu ekstrim memperkatakan bahawa kerajaan ini sudah tidak harus dipertahankan kerana dia kejam, tidak adil dan sebagainya. Dan mereka menggunakan saluran demokrasi ini untuk mencapai kuasa, memenuhi harapan dan juga cita-cita mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya terima kasih kepada yang telah berlaku, yang telah diberikan sokongan kepada kerajaan. Soal saya jadi wakil rakyat, saya akan terima kasih secara individu, tetapi lebih penting bagi pihak kerajaan mempertahankan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan kerajaan kita ini sudah cukup adil. Masing-masing telah dapat hak masing-masing. Melayu haknya Melayu, India haknya India, Cina haknya Cina. Mana-mana bangsa yang nak mendapatkan hak yang lebih, bermakna mereka terpaksa mengambil hak pihak yang lain. Betul ataupun tidak? Ini yang jadi. Dah ada hak masing-masing dah. Maka harusnya mereka menjadi orang-orang yang menghargai, bersyukur dengan hak yang telah ada. Masing-masing mempertahankan hak masing-masing. Kalau semua orang nakkan hak masing-masing, kalau semua pihak nak menambah hak masing-masing, Malaysia ini akan menjadi kucar kacir. Kalau mereka menjadikan Turki, Tayyip Erdogan sebagai contoh kebangkitan rakyat, nah lihatlah sekarang Tayyip Erdogan apa jadinya di Turki. Kalau mereka mau menjadikan Syria sebagai contoh, lihat apa jadi pada Syria sekarang. Kalau mereka mau lihat keadilan di tempat lain, lihat di Burma bagaimana berlaku yang sekarang. Sebab itu saya berbangga ahli-ahli TV Satu Malaysia ini banyak yang terlibat dengan kepimpinan dalam masyarakat. Ramai di kalangan ini saya melihat sebagai Pak Imam, sebagai ketua kampung, sebagai jawatankuasa keselamatan kampung, bagaimana tuan-tuan telah menjalankan, menggunakan kepakaran dan juga pengalaman tuan-tuan untuk memajukan kampung masing-masing. Kita teruskan cara yang ada. Dalam soal persatuan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya telah berjanji pada satu ketika dulu untuk bersama-sama dan memberi bantuan, sekali lagi saya ingin menyatakan bahawa saya bersedia untuk bersama dengan tuan-tuan dalam memajukan hak. Dan kepada Lieutenant